InsyaAllah pada malam ini anak akan bentang hadis yang ke-14. Betul tak? 14 ya? 14. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni mungkin anda dah sebut sebenarnya tentang dia. Dia merupakan kalangan sigharus sahabah, jumpa dengan Nabi di usia kecil lagi, dan dia minal mukaththirina fi riwayah, masuk kalangan yang banyak dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. Sebab dia kecil lagi Nabi sampai ke Madinah, dia usia 10 tahun, mak dia hantar dia ke rumah Nabi di usia 10 tahun. Dan mak dia panggil, mintalah Nabi untuk doakan kepada Anas bin Malik. Disebut dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, ada sebut, Ibn Hajar ada sebut, dalam Tahdhib pun ada sebut juga ringkas. Lalu Nabi berdoa kepada dia, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu wa adkhilhu jannah wa atil umrahu wa adkhilhu jannah, atau kama qala. Nabi doa, ya Allah, banyakkan harta dia. Allahumma akthir malahu wa waladahu, banyakkan harta dia dan anak dia. Allahumma akthir malahu wa waladahu. Dan Nabi doa lagi, wa barik lahu, dan beri keberkatan pada dia. Banyak dan diikuti dengan berkat. Kalau banyak saja tak berkat, susah juga. Banyak harta tak berkat, jadi fitnah, jadi orang panggil musibah pada dia. Banyak harta ataupun ramai anak tak jadi apa, menyusahkan mak ayah. Susah juga. Jadi sebab tu ulama mengatakan bahawa boleh minta harta banyak, tapi perlu diikuti dengan keberkatan. Ikut keberkatan. Kalau sikit berkat lagi bagus. Kalau sikit berkat pun dah okey dah. Banyak berkat lagi bagus. Dan wa'atil umrahu, Rasulullah SAW, panjangkan umur dia. Memang dia panjang sungguh umur dia. Di kalangan sahabat yang lewat meninggal dunia antara Anas bin Malik. Di usia katanya sekitar 103 tahun. 103 tahun. Dia 10 tahun bersama Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan dia wafat pada tahun sekitar 93 Hijrah. Itu. Masa tu dia usia sekitar 100 tahun lebih. Dan Anas bin Malik pun pernah mengatakan, aku telah menyaksi dua perkara ni, iaitu anak ramai, harta banyak yang Nabi doa padanya, dan umur yang panjang. Aku tunggu yang ketiga, itu syurga. Nabi janji, Nabi berdoa kepada dia, wa adkhilhu jannah, supaya dia masuk syurga. Dan inilah apa panggil harga yang mahal. Dia berkhidmat pada Nabi SAW, panggil sekitar 10 tahun bersama Nabi SAW. Berkatnya besar, sehingga panggil dia lihat dah kesan mustajab doa Nabi atas dunia ni. Bahkan dia tunggu yang di akhirat nanti syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun ambil berkat belajar hadis ni pun kena beri jaminan. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi tariqan min turuqil jannah, atau kama qala hadis sahih riwayat Abu Daud. Siapa yang berusaha mencari jalan untuk mendapat ilmu, Allah Ta'ala pemudahkan baginya syurga Allah Ta'ala. Jadi kita yakin dengan janji Nabi, cari ilmu walaupun ketua. Ilmu ni bukan dicari di usia sekolah saja, bukan dicari di usia universiti saja, bahkan sampai ketua. Seorang ulama Salih Al-Kaisan, Salih Al-Kaisan ni dia sedar nak belajar ilmu di usia 60 tahun. Kalau kita patching, umur patching, tapi dia menjadi seorang kira perawi hadis ke muka, dan usianya dipanjang ke sekitar sampai sekitar lebih kurang 120 tahun. Maknanya umur untuk belajar ni bukan terikat pada masa tertentu, bahkan sehingga kita ada nyawa belajar cari ilmu. Baik saya sendiri terutamanya, tuan-tuan semua, kita ambil cara atau ikhtiar untuk kita dapatkan ilmu. Baik.
Hadis Anas bin Malik ini, dan bukan Anas bin Malik saja yang meriwayatkan hadis ini. Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis ini. Dalam Sahih Bukhari sekurang-kurangnya ada 4 tempat yang meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah dengan Anas bin Malik. Cuma Ibnu Hajar dia ambil sini Anas bin Malik. Bahkan kalau tengok dalam Tirmizi, dia bagi tahu lagi perawi-perawi lain yang meriwayatkan hadis ini dengan jalan yang orang panggil berbeza, sahabat-sahabat lain, dan dia bagi tahu, nanti kita kalau sempat nak bentang sedikit daripada Tirmizi. Baik. Qala, kata Anas bin Malik, jaa a'rabiyyun fabana fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min al-ma'i fa'uriqa alaihi, muttafaqun alaihi. Hadis ini hadis sahih, disebut muttafaq alaih. Bila sebut muttafaq alaih tidak perlu lagi dibagi tahu status dia. Memang sahih lah, sepakat Bukhari dan Muslim. Bila sebut Bukhari pun dah kira sahih, disebut Muslim pun dah kira sahih. Bila kita sebut sepakat Bukhari dan Muslim. Baik. Dan bukan Bukhari dan Muslim saja, kita tengok Tirmizi pun ada hadis ini, Abu Dawud pun ada hadis ini, Ibnu Majah pun ada hadis ini, Nasa'i pun ada hadis yang seumpama ini. Baik. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, datang ataupun telah datang A'rabiyun, seorang Arab Badui. Dari segi bahasa, A'rabiyun ni dia merujuk pada seorang, walaupun lafaz macam jamak kalau kita baca bahasa Arab kan. Af'alun, fi'lun, fi'lani, af'alun, ataupun asma, kita guna lafaz ini kan, asma'kun. Tapi dia mufrad, dia tak panggil Arabi. Kalau sebut Arabiyun, bukan sekadar orang Badui lah, orang Arab, mana-mana orang Arab dia jadi Arabiyun lah. Tapi kalau Arabiyun, memang merujuk pada orang Arab pedalaman. Kalau ramai Arabiyun, kalau saya Arabiyun, dua orang Arabiyan, ramai Arabiyun. Sebab ramai berdasarkan ia ni sebab pula. Dari segi bahasa lah. Fabana fi ta'ifatil masjid, lalu disebut secara ringkasnya, masuk tu kucing di ta'ifatil masjid. Ta'ifah ni maksudnya penjuru, bukan ta'ifah ni maksudnya sekumpulan kan. Dalam ayat Al-Quran, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ta'ifah itu merujuk pada sekumpulan. Ta'ifah di sini merujuk kepada penjuru masjid. Masuk masjid Nabi, cik Nabi kita lah, kecil. Pergi ke satu penjuru kecil. Nanti kita tengok gabung dengan hadis-hadis lain. Soalannya dia masuk dan terus kecil sini lah. Dan di sini kan ulama jelas bahawa Masjid Nabi ini sukar dikenali, terutama bagi orang yang jarang pergi ke situ, terutama orang Badui lah. Sukar dikenali masjid ke gapo ke. Pergi satu penjuru, dia kecil. Ada riwayat lain dalam Bukhari pun kita tengok, ni dia pergi dalam Masjid Nabi, dia sembahyang dulu, baru dia kecil. Wallahu a'lam. Nanti anda nak tengok perbahasan ini. Sebenarnya dia pergi sembahyang dulu ke ataupun dia pergi kecil dulu, nanti tengok dalam Sahih Bukhari. Kalau tengok sini ni, dia pergi dan terus kencing. Sebab perbahasan utama dilihat di sini oleh Ibn Hajar adalah isu kencing dalam masjid. Dan adakah masjid itu kalau kencing situ jadi najis, tak disemai padanya ke, ataupun bagaimana nak selesai masalah tersebut. Dan Masjid Nabi, ialah memanglah Masjid Nabi ini tidak seperti kita zaman masjid kita zaman sekarang ni. Ya Allah, dari segi prasarana jauh dah sama sekali kan. Panggil beralaskan tanah gitulah.
Sehingga kira Badui ni pun tak ada nak share kan. Dan panggil sekadar kalau kita tengok dalam perbahasan ulama, batu bata gitu letak atas bahagian orang panggil letak atap, bukan atap mana pelopor tamak bawah ni batu-batu batai tamak gitu je. Padalah Arab Badui ni pun tak kenal kawasan masjid dan sebagainya sehingga dia kecil masjid dalam masjid. Tidak zaman kita ni dia jadi nak berlomba comel masjid. Suasana begini bagi anda tak berapa segar. Suasana berlomba-lomba menghiasi masjid. Sepatut kita ni berlomba-lomba imarah masjid, bina individu yang pergi jemaah masjid itu. Dia jadi individu yang sungguh-sungguh beriman, bertakwa, sebarkan Islam, pertahankan Islam, hidup dalam suasana orang panggil mahabbah, kasih sayang, tidak mudah bala, kau orang boykot orang dan sebagainya, lawan orang tanpa surprise. Ini yang panggil tak timbul di masjid, tak membina sebab wallahu alam kita duduk sibuk orang panggil nak comel nawa itu mahal. Siapa orang nak ambil gambar, nak pengantin-pengantin suka ambil gambar depan pintu masjid. Kalau baik pun tak apa dia selesa masjid ataupun luar kawasan masjid, okey, tak ada masalah. Kau luar parking kau tak apa, comel gonggong. Tak perlu. Tengoklah masjid Nabi bukannya diperlukan benda tu. Kalau kira boleh sangat. Nak doa boleh. Boleh je, ataupun nak minta dengan sahabat boleh je. Bukan itu yang diberi perhatian kepada Nabi. Yang pentinglah orang individu yang begitu, dia cerdik, dia jadi beriman, bertakwa sungguh. Dan kita tengoklah bagaimana para sahabat ni. Jadi disebut dalam ni fabala fi ta'ifatil masjid, dia pergi kencing di penjuru masjid. Fazajarahum nas, lalu para sahabat yang ada di situ marah. Ada riwayat mengatakan nak pukul. Dan ada yang mengatakan sahabat kata mahin gapo ni amai bagi nak kencing lalu ni. Marah sahabat. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi larang sahabat jangan duduk sekat Badui itu nak kencing. Nabi berbeza pendekatan dengan sahabat. Nanti kita tengok perbahasan. Ataupun kita sebut salah dia sebut. Jadi berdasarkan ini juga para sahabat ni sikap mereka cukup cakna dalam isu buat amar ma'ruf nahi munkar. Nampak buat salah, buat tegur kan. Dan guna kekuasaan yang ada pada mereka tak, dengan mulut ke, dengan tangan ke, gitu sahabat. Sungguhlah kita ni mungkin tak berapa makna. Padahal Nabi ataupun sahabat ni mereka yang tertentu saja dipilih untuk bersama Nabi SAW. Sebab mereka disuruh bagi agama, sebarkan agama. Tak boleh tengok benda muka atau nak tegur. Kita agak slow sikit lah waktu, mungkin slow sikit. Biar orang lain buat dulu lah. Kita baru tegur. Ini kadang-kadang kelemahan kita lah. Dan dalam isu ni juga, dalam isu tegah nahi melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mencegah munkar ni, dilihat mereka tidak perlu minta izin Nabi lah. Sebab ini perkara yang mereka tahu bahawa kena cegah ke amar ma'ruf nahi munkar. Tak perlu minta izin Nabi walaupun depan Nabi. Cumanya disebut fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang sahabat yang cuba nak menegur ataupun nak menghalang orang Arab Badui itu daripada kencing di masjid. Lalu falamma qada baulahu, lalu selesai kencing, selesai kencing dia, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma', lalu Nabi suruh para sahabat ni sediakan air
Bidhanubin mimma, air daripada beldi yang besar. Dhanub. Zanub ni ulama bincang perkataan zanub. Zanub ni mana beldi yang besar, dan kalau sebut zanub ni merujuk kepada beldi yang ada air. Kalau dalwun beldi juga. Dalwun boleh belum tentu lagi ada air. Takut bidhanub sudah pasti ada air, dan disebut lagi mimma'in yang ada air. Maknanya air yang banyak. Kita belajar sebelum ni, jika panggil tidak berubah bau, warna dan rasa, okey, dia boleh panggil menjadikan air itu suci. Bahkan dalam isu ini, air jika dijatuhkan ke atas najis, dia tidak sama seperti najis yang terdalam air. Najis yang terdalam terbit kan. Kalau mazhab kita, kalau dua qaulah lagi, kalau tak ada bau warna rasa, okey, dia suci. Ataupun mazhab lain panggil bahawa selagi mana tidak berbau bau warna rasa, kalau masuk tu dia bersih. Antaranya pegangan Imam Malik rahimahullah. Lalu fa'uhriqa alai, lalu dicuahlah air ke atas kencing, tempat yang dikencing oleh badui tersebut. Cuma anda nak tengok dalam Sahih Bukhari, mungkin kita tengok dari segi matan dia. Sedikit berbeza dengan matan dalam Bulughul Maram tadi. Kalau tengok dalam hadis bilangan 220, Imam Bukhari meletakkan tajuk babu sabbil ma'i 'alal bawli fil masjid, bab cuai atas kencing di dalam masjid. Dia sebut Al-Bukhari melalui sanad beliau berkata, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Abu Hurairah. Okey, ini hadis Abu Hurairah. Ada hadis sebelum tu, hadis Anas bin Malik. Adalah sebelum tu hadis bilangan berapa ni? Ada hadis itu, hadis bilangan 221 Anas bin Malik. Hadis bilangan 220 Abu Hurairah. Dia kata dalam ni Abu Hurairah bagi tahu, qama a'rabiyyun fabala fi masjid. Mari bangun seorang badui, lalu dia kencing di masjid. Lalu para sahabat semua nak pergi, nak kena kepada ni lah, fatanawalahun nas. Sahabat pergi nak tahan. Dalam lafaz tadi sahabat disebut fazajarahun nas, sahabat jekah dia, halal dia. Bahkan ada riwayat lain mengatakan sahabat menuturkan lafaz mahin, gapo ni, gitu. Berbeza sedikitlah dari segi matan dia. Lalu Nabi mengatakan da'uhu. Nabi kata da'uhu, biarkan dia kecing. Ini ada lafaz. Tadi dia beritahu Nabi larang sahabat. Dalam hadis ini, bilangan ini Nabi sebut sendiri da'uhu, biar dia kecing. Wa hariqu ala bawlihi, dan cuah air ke atas panggil kecing dia. Sajlan mimma, dengan lafaz sajlan, ataupun dengan maksud dhanuban mimma, itu yang disebut oleh perawi. Dan Nabi tambung lagi, fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin. Fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Nabi tambung lagi, kamu semua ni dibangkit untuk mempermudahkan urusan. Islam bangkit di sini merujuk kepada bukan sahabat tu dibangkit jadi nabi dah. Mereka ni seolah buat kerja seperti kerja nabi, menyambung kerja Nabi SAW. Maka sesuai Nabi mengatakan bu'istum, kamu dibangkitkan. Maksudnya kamu meneruskan kerja Nabi yang diutuskan kepada kamu dengan melaksanakan kerja kamu ini dengan cara mudah, tidak menyusah. Okay. Sebab apa? Kalau menyusah kan, kena sekat lah, kena sekat badui tadi supaya dia kecing, dan perkara tersebut dia agak susah. Susahlah kepada orang itu. Ada hikmah dia, kita bincang depan ni. Walam tub'atsu mu'assirin, kamu tidak dibangkitkan untuk menyusahkan orang. Bu'istum muyassirin, kamu dibangkitkan untuk memudah.
Dan ini pun satu kaedah pada kita tuan-tuan. Kalau kita jadi orang besar ke apa ke pejabat ke urusan, biar ada SOP yang menggunakan orang. Jangan guna pendekatan-pendekatan yang orang panggil, mari hari ni, esok mari pula. Kalau ada ngaji masih biasa terjumpa. Pergi di urusan nak sambung, kalau zaman anak dulu nak pergi sambung iqamah, tinggi bukrah tinggi. Bagi hari dah beratur lama dah. Esok lagi. Banyak prosedur-prosedur yang menyesuaikan. Berlaku juga pada sahabat Nabi, antaranya Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ni pernah dia menjadi gubernur semasa zaman Umar bin Al-Khattab, dan sampai pada Umar bin Al-Khattab ni dia jadi panggil penguasa, dia nyusuh orang siapa maklumat gitu. Satu ketika dia balik ke Madinah di bawah pemerintahan Umar Al-Khattab bin Al-Khattab masa tu. Dia beri salam. Dia beri salam ke Umar bin Al-Khattab. Dia tak dengar Umar jawab salam. Bukan dia Umar tak jawab salam dah, dia tidak mendengar. Dia beri salam 3 kali. Tak jawab. Umar dia tak dengar Umar jawab. Lalulah perbincangan sehinggalah Umar minta dia bukti ke dia kata, lepas tu dikatakan bahawa dia ni panggil, lepas dia beri salam 3 kali dia pun balik. Lalu Umar panggil, bahawa beri salam 3 kali beragi dia cerita dia kan. Bang balik, dia kata aku dengar Nabi SAW sekian bagi tahu kalau beri salam 3 kali tu yang tak jawab, orang panggil baliklah. Lalu Umar minta bukti. Jadi itu cerita sebalik nak bagi tahu bahawa Umar ni dikatakan dia nak ajar gubernur dia ni jangan dia menyusuh orang. Ajar begitu bos. Dia nak pergi jumpa Umar, dia ajar macam tu. Biar rasa susah sikit nak menghadap. Lalu dia panggil supaya dia begitulah, dia berurusan dengan orang lain. Itu cerita di sebalik. Dan Nabi pun mengajar kita ni kalau dalam urusan supaya mudahlah urusan. Mudah urusan, jangan payah benda. Kalau kita ni cikgu, kalau orang panggil boleh beri markah dulu lah. Ni 39.9. Tak lulu lagi. Matilah budak kita. Kan dia jawab dia apa? Tak sama dengan silibus dia akal dia. 39.5 tak lulu lagi. Banyak payah. Duk kita markah kadang-kadang markah ni subjektif. Boleh dia beri ruang-ruang yang orang panggil ada apa yang sumpah. Itu contohlah kalau cikgu. Kalau orang lain, bahagian lain, carilah ruang. Jadi ini Nabi sebut pada sahabat. Lalu sahabat dengar Nabi dia tak kata apa lah. Sifat sahabat terus dengar arahan Nabi SAW. Tak ada takwil dah lah. Nabi kata tak sudah ni tak sah lah. Jadi mungkin kita tengok sikit perbahasan dalam kalau sini anda tengok dalam Fathul Bari ini, perbahasan berdasarkan hadis ini. Dia kata Ibnu Hajar, cumanya sebelum pergi pada perbahasan, kalau tengok kepada hadis ini, bahawa Badui ini pergi masuk dan dia panggil kalau ada riwayat lain bahawa dia pergi masuk ke masjid dan dia panggil dia semaya dalam riwayat lain. Dalam riwayat ni tak disebut di sini. Dalam Sunan Tirmizi kita silap ana. Kalau ada nak bertanya kejap. Kejap. Sunan Tirmizi. Baik. Dalam Sunan Tirmizi bilangan hadis 147 Imam Tirmizi menulis sanad beliau sampailah kepada Abi Hurairah, juga Abi Hurairah. Dia kata Abu Hurairah, dakhala a'rabiyyun al-masjid wan nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun fa shalla. Arab Badui satu ketika Arab Badui pergi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada
dalam masjid itu duduk, dan ada yang mengatakan kedingin Nabi, yang mengenai Nabi itu para sahabat. Fasalla, lalu dia masuk sembahyang dalam masjid itu, masuk dan sembahyang. Falamma faragha, selesai sembahyang, baru itu dia kata, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamni ma'nan ahada. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamni wa la tarham ma'na ahadan. Cantik kata-kata dia tu. Dari segi bagi akhir itu sedap. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Oh, cantik bahasa dia. Walaupun badui. Ya Allah, kasihnilah aku dan Muhammad. Jangan kasih selain pada Muhammad SAW. Tengok dari segi tertib hadis ini, seolahnya badui ini masuk, dari sisi zahirnya semaya dan berdoa kepada Nabi SAW, doa kepada dia dan pada Nabi saja. Orang lain dia tak doa. Yang dikasihi pada orang lain. Saya ke dia dengan Nabi je. Orang lain sahabat-sahabat lain jangan disayang. Dan faltafata ila Nabi SAW, lalu Nabi paling dia dengar dia baca doa gitu. Ada riwayat mengatakan dia baca dalam sembahyang dia. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata laqad tahajjarta wasi'an. Kamu ni dah cuba sepik hak luah. Rahmat Allah tu luah, apa nak sepik padamu saja ataupun pada dia dengan Nabi saja. Patutnya orang lain lah sekali doa, dan boleh buat orang lain sekali. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala mengatasi semua perkara. Tiba muna ni nak orang panggil nak doa biar rahmat Allah Taala saya ni kepada mu sahaja ataupun kepada kita sahaja. Tak ada gitu. Nabi tegur. Lalu selepas dia berdoa gitu, Nabi tegur, falam yalbath an bala fil masjid. Lepas dia baca doa tu dan Nabi tegur dia pun pergi, tak lama dia pergi kecing masjid. Soalnya begitu. Dia punya urutan masuk masjid, sembahyang, baca doa, dan doa dia dikomen Nabi SAW. Lepas tu dia pun pergi kecing. Nampak tak? Kecing masjid. Dalam tadi dia tak cerita sembahyang ni. Ada sambung-sambung, ada maknanya ada perawi cerita secara umum, ada perawi cerita lebih khusus. Lalu dikatakan dia pergi kecing ke masjid Nabi SAW. Dan berlakulah riwayat Nabi SAW, Nabi suruh para sahabat lari dia, dan Nabi lari sahabat, dan Nabi suruh jiruh, dan Nabi beritahu innama bu'istu muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin, gitu lebih kurang. Jadi ini nak sebut di sini makna dari segi susunan ceritanya bermula daripada badui itu masuk masjid, sembahyang dan doa. Cuma kalau tengok dia berdoa, dia kata Allahumma rahmni wa Muhammadan, ya Allah kasihni aku dan kasih sayalah kepada Muhammad saja. Kalau tengok orang yang tu seolah macam tidak ada sebab, seolah dia tak ada sebab, tiba-tiba dia doa gitu apa? Nak doa kepada Nabi saja. Kalau tengok pada syarah, antaranya syarah yang dibawa dalam kitab Tawdihul Ahkam, dia bagi tahu bahawa lafaz doa itu berlaku selepas dia kecing dan sahabat marah dia. Tengok tak? Dikomen oleh panggil dalam syarah kitab, kalau tuan-tuan tengok dalam syarah kitab Sunan Tirmizi, dikomen dalam Maktabah Syamilah, dia komen bahawa Tirmizi ni dia tak lepas belakang. Sepatutnya berlaku dia doa tu selepas dia dihalau oleh sahabat, tapi tiba-tiba sini dia doa dulu, seolah begitu. Kalau tengok dari segi logik memang gitulah. Logiknya selepas sahabat marah ke dia, dan Nabi pun halal sahabat, bahkan Nabi tegur lagi kepada dia ni, masjid ini bukan dibina untuk benda lagu ni. Masjid ni itu bina untuk baca Quran, untuk sembahyang. Nabi goyak begitu ke dia. Lalulah dia pun berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammad, ya Allah kasihanilah aku dan kasihanilah Muhammad, wala tarham ma'ana ahadan, jangan kasih pada Allah. Tapi Nabi kita kecek ngomong dia. Nabi kita pun lari sahabat-sahabat.
Dalam kenyataan lain bahawa la yasubbuni wala naharani, Nabi tak masa tak cecok aku, Nabi pun tak halal aku, Nabi saya semua begitu salah. Tapi wallahu alam, mungkin begitulah. Kalau tengok dalam Fathul Bari ni pun Ibn Hajar dia tak susun maksud begitu. Kalau tengok dalam yang terkini, kalau kitab syarah sini dia letak bahawa doa ini selepas dihalau, dilarang oleh sahabat, dan selepas Nabi ajar kepada dia dalam masjid untuk anak kecil. Nabi kecil dengan molek. Mungkin itu logik lah. Sebab ada kisah sebelum tu. Yang sampailah dia doa begitu. Dari waktu lain bahkan dia doa dalam semaya dia. Cumanya kita cuba fikir, anak fikir kan. Kalaulah dia kecil dulu, lepas tu semaya, sebab dia kata dia semaya, mungkin lama jugalah peristiwa tu kecil, nak basuh kecil, ambil wuduk pula, kan? Dan baru dia doa ni. Kan dari segi ni lah, nak bincang dari segi logik ni. Sebab kita tengok hadis, turutan hadis tu dia masuk, Bukhari pun dia masuk, dia semaya, dia baca doa. Tak ada sebab-sebab gabung kalau seolah begitu. Allah Ta'ala minta, Allah Ta'ala kasih ni dia dan Nabi Muhammad SAW. Hak tu logik juga. Logik apa masuk masjid itu? Semaya lah. Ada. Dan semaya doa. Wallahu a'lam, nak susun hak dari segi tertib. Cuma komen dalam kitab Maktabah Syamilah Syarah kepada Tirmizi, dia kata Tirmizi ni letak berbelakang. Sepatutnya huraiannya Allahumma arhamni itu selepas dihalang oleh sahabat dulu. Kalau tengok dalam ni, maknanya dia dulu doa-doa ni dulu sebelum sahabat halang tu dia ada doa-doa. Wallahu a'lam. Mana tengok dalam YouTube pun cuba tengok contoh antaranya Dr. Uthman Al-Khamis. Ulama Kuwait. Dia hurai begitu juga, dia hurai selepas sahabat halal lah baru dia berdoa. Dr. Kamil daripada Morocco, kalau tuan-tuan tengok, alim juga dia, kalau duduk kerja alim mulut dia pun hurai begitu. Wallahualam, mungkin begitu maksud sebenarnya. Cuma kita tengok dalam hadis dia punya urutan itu, dia berdoa ke Nabi dulu, barulah pergi kecil, dan dihalang oleh sahabat. Wallahualam, mungkin tuan-tuan boleh carilah dari segi susunan yang tepat, dan boleh kongsi masuk dalam ni masjid sunnah, kongsi lah Allah. Awak pun tengah cari susunan yang sebenarnya gitu. Kemudian di komen begitulah, bahawa dalam Tirmizi kata pergi doa dulu tu dia macam berlaku letak depan belakang gitu. Tak sepatutnya duduk di belakang, dia tak depan. Wallahu a'lam. Cumanya yang jelas bahawa hadis ini bahawa dia ni kecil lah, dan Nabi menggunakan pendekatan yang lunak sesuai dengan keadaan masa tu, tempat tu. Kalaulah disebut kalaulah Nabi ni setuju dengan para sahabat dan membiarkan sahabat sekat dia, mungkin Badui itu dengan apa panggil lari kau, bahkan kalau kecil situ luah lagi kau tempat dia. Nabi kenal tempat, Nabi tahu suasana yang semasa untuk berdakwah itu lagu tu, kena biar dia dulu kecil. Bahkan kita tengok dalam kaedah fiqh kan, fiqh boleh melakukan kesilapan ni, kesalahan yang ringan untuk menjaga mudarat yang lebih besar. Irtikabu akhaffid dararain, melakukan kesilapan, kesalahan yang ringan demi menjaga mudarat yang lebih besar. Maknanya boleh dibiarkan dia kencing supaya kecing dia tu tidak merebut ruah lagi. Kalau dia dihalal, disekat, maknanya dia lebih teruk lagi, bahkan bekas kawasan itu jadi mudarat, diri dia mudarat. Kecing ni, sekat dia kecing mudarat, bahaya pada itu. Bahkan Islam datang tidak memberi kepada bawa kesusahan pada hamba dia. Itu panggil kaedah-kaedah yang boleh diambil lah. Dan sesuai dengan kaedah panggil ad-darurat tubihul ma'dhurat. Darurat itu diberi sekadar dia sajalah. Memang kecing tu panggil memberi darurat, bahaya kepada masjid, tapi mudarat lebih besar lagi. Dengan itu dibenarkan untuk seketika, untuk masa seketika sahaja, dia kecil saja, untuk jaga mudarat lebih besar lagi.
boleh orang panggil melakukan benda mudarat demi menjaga benda yang besar. Banyak dalam kaedah fiqh kan. Kaedah fiqh contohnya apa dia? Dibenarkan memakan daging yang haram ketika darurat, mungkin nak mati. Tengok dari segi adatnya, kalau tak makan benda yang haram ni buat mati. Jadi jaga bawa kepada binasa nyawa tu, dibenarkan makan benda yang haram, panggil melakukan benda yang kecil, haram kecil lebih daripada mudarat yang besar. Tak boleh melakukan mudarat yang besar untuk jaga benda mudarat yang kecil. Okey, berbeza daripada tu ya. Tak boleh melakukan mudarat yang besar untuk jaga yang kecil. Contohnya apa dia? Tak boleh mencuri demi nak menjaga kelaparan anak-anak. Mencuri itu haram. Sebab anak dia lapar, curi. Untuk nak jaga anak dia, hijau lah, carilah opah ke apa dan sebagainya. Mungkin masa panjang lagi, lapar tak mati lagi, lapar saja. Atau boleh bertengok lagi, tak boleh berzina untuk nak jaga kekenyangan anak. Glamour satu ketika pernah dengar isu ni lah. Dia benarkan berzina alasan nak jaga anak-anak miskin, kelaparan. Ini panggil tak betul kaedah. Mungkin jalan-jalan hak topik tu kaedah. Dia panggil etika buat khafd tarih harinya dulu nak jawab besar. Lepas tu kalau kaedah boleh berzina untuk apa nak hukum agama nak kaedah ad-darurat tuqaddar biqadriha. Darurat tu dibenarkan sekadar dia aja. Kalau nak makan benda yang haram, sekadar boleh menyelamatkan daripada mati je. Tak boleh sampai nak kenyang-kenyang. Kalau berzina nak tentu lagu mana? Tak boleh dah. Dah berzina dia jadi. Baik, masa saya lagi. Itu daripada berdasarkan kenyataan inilah. Lagi. Kita termisi. Dalam hadis ini juga macam-macam lah. Amo tengok dalam hadis ini, amo tengok Ibnu Hajar dia buat fawaidul hadis sama dengan Imam Nawawi. Kita cuba tengok syarah Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam Nawawi, syarah dia. Apa tengok Ibnu Hajar sama dia faedah dia. Wallahu a'lam, mungkin Ibnu Hajar ambil daripada Imam Nawawi ke. Lebih sama. Lepas tu kalau tengok Subulus Salam Sana'ani pun hampir sama dengan yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Maknanya demo ni pun mungkin lah tengok kita dulu ada orang masa ambil copy and paste lah. Begitu lah kan. Wallahu a'lam sebenarnya. Tapi dia punya orang bukan sama. Itu kena komen lah. Komen dari segi cara penulisan. Jadi misalnya kita bukan komen keilmuan dia. Dari segi cara penulisan boleh saja kan nak komen. Komen dari segi ilmu dia tak masalah. Dan perkara biasa sahaja. Kalau tengok dalam Subulus Salam banyak sebenarnya komen Ibnu Hajar. Hadis dalam matan asar sebut lain, dia sebut lain. Itu segi ilmu. Kita belajar hadis ni benda perbincangan ilmu bila-bila masa saja boleh terbuka dan tidak sampai pada mencerca tokoh ilmu tu. Bincang ilmu bila-bila masa. Bahkan Umar bin Al-Khattab pernah panggil komen perbuatan Nabi. Kan contohnya Nabi nak sembahyang kepada tokoh Abdullah bin Sabah kan. Apa ni? Yang jadi tokoh munafik tu. Anak sembahyang berlaku komen. Nabi tawaf, Umar kata kalau kita sembahyang di Hajar Aswad, dia bagi cadangan. Umar komen, banyak cerita buat komen Umar komen ni. Nabi dengan tawanan Badar, ya. Tawanan Badar, Nabi setuju dengan pandangan Abu Bakar. Komen ilmu boleh. Bila masa boleh. Hak tak bolehnya cerca tuan ilmu tu kata dia apalah, sesaklah, tak boleh pakarlah, paroklah. Bukan gitu. Jangan ilmu. Bagaimana baca ilmu, kita bukan mencerca orang terdahulu. Itu sebahagian daripada kita menyelamatkan ilmu tu supaya tidak tersebar dalam keadaan yang tak betul. Sesuai dengan unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolong saudara kamu yang melakukan kesilapan, yang kezaliman, atau tolong saudara kamu yang dizalimi. Hak dizalimi kita tak ada masalah. Yang melakukan kezaliman, jika melakukan kesilapan, kena tolong salah satunya. Betul kan? Itu tidak ada masalah.
Asal kita tak boleh. Oh, siapa mu nak komen mana? Bukan itu isunya. Isunya mu. Memang jauh berlaku begitu. Kalau kita panggil Sana'ani dia nak komen belajar siapa dia? Kalau nak ajar anak batu tak boleh tegih nak mudah-mudah nak komen. Okay, itu di sini. Nah, ini di sini. Okey. Dan disebut di sini disebut di sini bahawa Nabi ini penyayang. Dikecek dengan orang jahil. Dia lain dengan orang jahil. Dengan sahabat apa agama lain pendekatan. Dengan orang jahil, orang Badui ni kan orang jahil lah. Lain Nabi cakap dengan lemah lembut. Sehingga terkesan pada dia sebelum dia berdoa ke dia dan Nabi. Mana terkesan doa dia. Kesan daripada ucapan pendekatan dakwah Nabi. Nabi kenal siapa yang dia nak dakwah. Keadaan masa Nabi pandai lah tengok sesuai. Dan kita yang nak dakwah pun kena ambil benda-benda macam ni. Semua kita ni da'i, nahnu du'atun, kita ni da'i, dan kena ambil kira juga apa panggil fiqhul ma'alat, benda perkara-perkara yang akan menjadi kesan kepada tindakan-tindakan kita itu. Nabi tengok suasana ni dalam suasana berdakwah. Ini teori lah tuan-tuan, teori. Dan berdasarkan hadis ini kata Ibnu Hajar, ta'yinul ma'i li izalatin najasah. Berdasarkan ini bahawa memang hanya air sahaja yang boleh untuk menghilangkan najis. Sebab apa? Sebab dia berdasarkan kalaulah boleh dengan cara lain, tak perlu Nabi suruh sahabat guna air. Tak perlulah. Sebab air itu seperti kita bincang sebenarnya yang bernilai. Kalau dah benda tu dah boleh dicuci dengan cara lain, macam membazir benda yang bernilai itulah. Begitu hujah dia. Dan dia kata bukannya padan dengan tanah itu jadi kering, ataupun dengan datangnya angin. Dia nak rak siapa ni? Kata-kata ini nak rak kepada Imam Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan bahawa tanah itu boleh suci dengan berlalunya masa kering dan panggil dengan angin, dengan adanya matahari. Kering tanah tersebut jika ada najis, dan panggil mari angin dan adanya cahaya matahari. Ini dia nak tahu hal ni lah. Dan apa lagi? Kalau tengok dalam perbahasan panggil perbincangan isu panggil air ni boleh, tanah ni boleh bersih dengan selain pada air, memang panjang lah. Kalau tengok dalam Tuhfatul Ahwazi memang panjang cerita dia, cantik perbahasan dia secara detail. Dalam apa ni Fathul Bari ini tidak sedetail dalam panggil Tuhfatul Ahwazi. Dia hurai pandangan panggil Imam Hanafi, kenapa dia pilih bahawa tanah ni juga boleh suci dengan cara panggil berlalunya masa, keringnya tanah tersebut dan dengan cahaya matahari. Dan berdasarkan hadis ini juga tidak perlu kepada nak gali tanah tersebut. Tak perlu nak gali tanah tersebut. Tempat bekas air kecil itu tak perlu digali dan dibuat kelai. Korek tanah itu tak lain, tidak. Berdasarkan hadis ini kata Imam Nawawi dan majoriti ulama bahawa cukuplah dengan jiwa air saja. Sebab Nabi suruh jiwa saja. Mudahlah, ya, konsep yang mudah. Kalau ikut Imam Hanafi dia perinci lagi, tengok tanah dia kata. Kalau tanah tu jenis lembut dan meresap air, okey, boleh terima dengan jiwa air. Kalau jenis kerah, benda tu ada atas tu, kena gali dulu. Nampak? Teliti Imam Hanafi. Walaupun pandangannya pandangan yang panggil terpencil, bukan jumhur. Jumhur mengatakan cukup saja dengan jiwa air. Hari Nabi sebut jiwa air, tak perlu tengok jenis tanah dan sebagainya. Imam Hanafi lebih teliti. Bahkan Imam Hanafi mengatakan lagi bahawa boleh suci dengan cara panggil berlalunya masa dikena matahari dan kering. Anda nak masa tak puas tak royak hujah Imam Hanafi, mana nak royak sikit ya. Baca sikit boleh tak? Masa
Dia bagi hadis, bukan Imam Hanafi, bukan ashabur ra'yi, bukan golongan yang berpandat menggunakan akal. Dia ada hujah dia, ada dalil dia. Bukan nak bela mazhab Hanafi, nak cerita ini perbincangan ilmu. Dia ada hujah dia masing-masing, ya. Ustaz, mazhab Hanafi ke mazhab Syafi'i setakat ni. Secara keseluruhannya lah, secara umum begitu. Baik. Hujah yang dipegang oleh mazhab Hanafi dalam Tuhfatul Ahwadhi ini, kalau boleh baca, baik, dia kata salah satunya berdasarkan hadis Ibnu Umar. Dia kata, hadis Ibnu Umar, dia kata, kuntu abitu fil masjid fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu fatan syabban azban wa kanatil kilabu tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid falam yakunu yarushuna min dhalik, atau kama qala Ibnu Umar. Dia kata, aku pernah masa aku muda dulu, dah muda lagi lah, terang-tantang, azban di sini. Dan masa tu, ketika awal tu, ada anjing, dia pergi kencing, dan dia pergi ke masjid, pergi lalu ke masjid, ngunduh, pergi mari masjid. Pernah dia kencing dan pergi. Dan dia kata, falam yakunu yarushuna, tidak ada masa tu, orang masa tu, sahabat Nabi, dan masa tu, dia nak cuci tempat dia kencing tu. Hari ini dia sahih. Dia riwayat Bukhari pun, dan dia riwayat Abu Daud lagi, dan Abu Daud meletakkan tajuk dalam sikit ya. Abu Daud meletakkan tajuk babun fi tuhuri al-ardi idza yabisa. Bab yang mengatakan bahawa jadi suci tanah bila kering daripada tempat yang kena najis. Tak gitulah. Jadi berdasarkan ini, Abu Daud sendiri pilih kepada bahawa tanah yang ada najis tidak semestinya dengan air saja, bahkan boleh menjadi suci, bersih bila kering. Ni nampak senang sikit tu dah. Senang sikitlah kan. Tidak jenuh juga. Susah juga lah nak pak lembu kubah ke apa semua. Bila beralih susah. Cuma dalam isu masjid ini, ni anda nampak, tak boleh duk biar gitu. Nak biar gitu, apa nak semaya? Dia kalau nak tunggu masa tu, jawab azan.
Jadi apa tadi? Isu apa ni? Tanah suci dengan melalui masa. Jadi cumanya kita bincang dari masjid Nabi itu sesuai lah di situ. Takut kalau panggil duk biar gitu dan Nabi tengok sesuai keadaan dia, panggil kalau dah duk biar gitu mungkin pijak najis susah lah, maka sesuai dah di jiru satu kadang gitu. Cuma isu tanah ni ada orang mengatakan bahawa anjing kecil itu bukan dalam masjid, di luar masjid. Isunya tanah tu boleh suci ke tidak dengan air sahaja ataupun dengan cara lain. Bila disebut begitu, hujah Imam Hanafi begitu, akhirnya Ibnu Hajar yang pada syarah pada kitab pada hadis tadi, dia kata bahawa air ni hanya tertentu dengan najis tanah ni hanya tertentu dengan air saja, dia terima pendekatan Abu Dawud. Disebut dalam Tuhfatul Ahwazi ini. Akhirnya Ibn Hajar buat kesimpulan, dia kata fa innahu yuqal, apa ni, dia kata innal arda tathuru bil wajhain. Lalu dengan begini dia kata, dikatakan bahawa tanah ini bolehlah suci dengan dua cara. A'ni bisabbil ma'i 'alayha wa bil jifafi wal yabsi bisyamsi aw al hawa. Wallahu ta'ala a'lam. Maknanya berdasarkan ini kata bolehlah sama ada dengan basuh air ataupun tanah itu berlalu dengan tempoh seketika, najis ada terjadi kering dan mari udara dan sebagainya, panggil boleh dianggap bersih. Dan wallahu a'lam, dia pun dia nak kata lah Allah Ta'ala a'lam ini sebenarnya macam mana. Gitu itu pendirian dia. Akhirnya dia nampak gaya macam dia terima pandangan itu. Bila dari segi isu tanah ni, bila najis kalau nak pergi basuh belakang jenuh juga itu. Cuma dalam masjid sudah pastilah kita jaga masjid tu, kena jujur cepat supaya semua. Jadi itu perbahasan tuan-tuan dalam panggil hadis ini, perbincangan ulama yang panjang isu bersih tanah yang ada padanya najis. Wallahu a'lam, sekadar itu tuan-tuan. Tak nak baca banyak-banyak dah masuk isya ni. Sekadar itu saja. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi ismik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله.